Pulau Dongao ialah sebuah pulau kecil di Laut Lingding yang populasinya hanya sekitar 400 orang. Bangunan kecil ini ialah satu-satunya hospital di pulau ini. Terdapat 3 orang doktor dan 3 orang jururawat yang melindungi kesihatan penduduk dan anak kapalnya yang berkunjung sepanjang tahun. Beberapa bulan yang lalu, hospital ini baru sahaja menjadi pengkalan pulau yang pertama bagi hospital pintar 5G di seluruh negara. 你现在痛是吧？痛。好，这样你放心，我们把你的心电图结果用5G已经传输到CMA 医院的心电图专家那边，等他们出了一个会诊的结果以后，我们再做下一步的决定。然后你放心哦。Keadaan penduduk ini agak kritikal dan berada di luar keupayaan perawatan hospital pulau. Pengarah hospital Chiang Pang Kun terpaksa minta bantuan daripada pihak luar. Berdasarkan protokol kecemasan, para pakar daripada jabatan berkaitan di Hospital Rakyat Chu Wei telah bertindak dengan segera. Mereka menggunakan platform diagnosis dan perawatan jarak jauh 5G untuk melakukan konsultasi secara langsung. Ketibaan era 5G telah membawa perubahan yang belum pernah berlaku kepada bidang perubatan. Penduduk pulau ini akhirnya telah menang dalam perlumbaan dengan masa ini. Kini, dunia sekali lagi berada di titik ledakan teknologi. Teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, 5G dan data raya telah memasuki kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita secara mendalam dengan kelajuan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelum ini. 我们要找更强大的科学技术，为人民服务，为国家的强大服务。如果到了那个时候，那我们整个社会的生产力又到了一个新的阶段，整个人类社会的所有方方面面的水平都远远提高。 Teknologi mutakhir yang bakal ubah dunia dan bentuk masa depan ini telah mendukung harapan manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Masa depan kini bukan sekadar angan-angan. Kita sedang mencipta masa depan. Rui Naiwei ialah pemain catur Go wanita tahap ke-9 yang pertama di dunia. Dia juga anak murid Go Seigen. Go Seigen ialah pemain handal dalam dunia catur Go. Dia pernah mencatat rekod dengan mengalahkan semua pemain terhebat dari generasi yang sama dalam arena catur tahap ke-10. Hari ini, Rui Naiwei dan suaminya, pemain catur Go tahap ke-9, Chiang Tu-chiu, mengunjungi pakar kecerdasan buatan, Profesor Chin Xing. Mereka harap dapat menggunakan atur cara Galaxy yang dibangunkan oleh Chin Xing untuk tunjuk semula permainan catur oleh Go Seigen. Galaxy ialah sejenis atur cara kecerdasan buatan yang telah meraih johan dalam kejohanan dunia AI Go sebanyak 4 kali. 现在我们在围棋上产生的这种人工智能技术突破，我们用的是一种深度学习的方法，从大量的棋谱中学习正确的走法，学习棋谱里边的内在规律。机器学习的模型非常复杂，给它足够多的数量的棋谱，它的学习能力是非常强大和惊人的。 Rui Naiwei pernah menolak keras kecerdasan buatan. Pertandingan antara Li Sheshe dan AlphaGo telah membuat Rui Naiwei meragukan kerjaya yang dicintai sepanjang hidupnya. 然后我觉得我可能是棋手里面最难过的一个。我每天我李世石第一盘输的时候，我难过的，他们说我要死要活的，就是不能接受。 Catur Go sudah wujud selama lebih daripada 4,000 tahun. Ia dianggap sebagai permainan catur yang paling rumit di dunia. Setelah komputer Deep Blue mengalahkan pemain handal catur dunia Kasparov, catur Go telah menjadi benteng terakhir bagi umat manusia bagi menjaga keyakinan dalam menghadapi kecerdasan buatan. Berdasarkan daya pengkomputeran pada masa itu, jika kita ingin menyimpulkan pelbagai perubahan dalam catur Go,
para saintis menjangkakan bahawa ia hanya dapat disiapkan selepas 1 juta tahun apabila semua komputer di seluruh dunia digabungkan untuk tujuan perhitungan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa manusia telah memandang rendah terhadap daya pembelajaran dan kelajuan evolusi kecerdasan buatan. Hanya selepas 20 tahun, kecerdasan buatan telah gunakan cara yang zalim dan dramatik untuk mengumumkan bahawa manusia sudah tak mampu menang dalam catur Go. Kecerdasan buatan telah muncul dengan cara yang begitu ekstrim. Jelas bahawa tujuannya bukan sekadar menang dalam pertandingan. Motif akhir para saintis adalah menerapkan algoritma ini dalam aspek masyarakat yang lebih luas agar dapat berkhidmat untuk manusia. 新政其实觉得在这个地方，白棋挂角，黑棋直接就不要应了，在这边。从这边呢？这3个点其实都有。啊，这3个点。我师傅下完那个布局，白棋领先10目，那这个东西人肯定说不出来。新政可以用具体的目数来告诉我们，可以拿胜率来告诉我们。 Sekarang, daripada menentukan struktur molekul ubat hingga meningkatkan kecekapan pembangunan ubat, daripada mengkaji pencegahan gempa bumi dan tsunami hingga pembangunan dan penerapan sistem pengecaman wajah, algoritma telah menunjukkan kemampuan hebat dalam pelbagai bidang masyarakat kini. Manusia tidak lagi meragukan kecerdasan buatan. Pada masa depan, kecerdasan buatan pasti akan muncul dalam semua aspek kehidupan kita seperti air dan udara. Ia akan berkembang menjadi daya penggerak utama bagi revolusi teknologi baharu dan transformasi industri. 在最初的痛苦过去以后，我是很庆幸，现在这个人工智能突然冒出来，把围棋破解的那个时代，我们还是很幸运的，我能够知道更好的围棋应该下在哪里。 Pelaksanaan kecerdasan buatan adalah berasaskan 2 perkara utama. Yang pertama adalah memiliki data berkualiti tinggi. Yang kedua adalah memiliki sistem pemprosesan berkelajuan tinggi. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia mewujudkan persepsi, pemprosesan, pengambilan keputusan dan respon terhadap maklumat. Kesemua ini bersangkut paut dengan superkomputer. Ini salah satu superkomputer yang ada kekuatan algoritma paling kuat di dunia, iaitu Sunway Taiho Line. 它为什么叫超级计算机？那么，顾名思义呢，就是因为它的计算能力超级强劲，所以叫超级计算机。它相当于几十万台这个家用电脑的计算能力。 Kini, superkomputer sebenarnya masih merupakan komputer tradisional. Ia terdiri daripada 8 kabinet jaringan, 40 kabinet perkomputeran dan 40,960 pemproses pusat. Daya pengkomputerannya sangat kuat, tapi saiznya sangat besar dan menghabiskan banyak elektrik. Daya pengkomputerannya banyak bergantung pada susunan perkakasan. Peralatan elektronik yang terdiri daripada komponen elektronik seperti litar bersepadu, transistor dan tiup elektron ini telah membawa manusia ke era baharu hanya dalam masa 10 tahun. Dengan perkembangan masyarakat secara pesat, komponen elektrik asas telah semakin mendekati batas teorinya. Jika nak mendapatkan prestasi yang lebih tinggi, manusia perlu mencari cara penyelesaian baharu dengan serta-merta. Pada saat ini, sebuah istilah baharu telah muncul, iaitu keagungan kuantum. 量子霸权是指的是量子计算机，它处理数据的速度比任何经典计算机就电子计算机的超算中心最好的那个速度还要快。那么这样如果真实现的话，那这个量子计算机的这种处理数据的能力就是天下无比，没有什么任何的工具可以跟它相比。 Kuantum ialah satu konsep baharu yang sering disebut dan masih terasa asing. Sebenarnya, ia sudah lama wujud dalam kehidupan kita. 按照德瑞讲是用光量子理论来解释光电项，解释成功了。那 Ahli Akademi Guo Gongsan yang berusia hampir 80 tahun ialah Direktur Makmal Utama Maklumat Kuantum di Akademi Sains China. Beliau saintis yang paling awal menceburi bidang pengajian kuantum di China. 利用量子理论开拓出晶体管，最后发展成为我们现在的手机、电脑。利用光的量子论发明了激光，所以导致现在的互联网。所以我们现在的信息时代所用的这些工具、这些原理，
都是来源于量子力学的。 Selepas Newton menguraikan cahaya buat kali pertama, baru manusia sedar bahawa sinaran matahari adalah berwarna. Selepas Einstein menulis formula E sama dengan MC kuasa 2, manusia telah tahu bahawa waktu juga boleh jadi sesuatu yang relatif. Begitu juga apabila kita menggunakan pemikiran dunia mikroskopik untuk memahami dunia mikroskopik yang bersaiz sama seperti atom. Sebuah dunia mikroskopik yang indah, teratur dan bersistem akan terbentang di depan manusia. Tiada apa-apa yang dapat halang manusia untuk menjelajahi dunia kuantum yang tampaknya luar biasa dan tidak terjangkau ini. 量子计算的话，它实际上的计算单元是量子比特。经典的比特它实际上是以高低电平来表示它的零和一，但是量子比特呢，它实际上也是编码零和一，但是呢，量子比特它可以处于零和一的这样一个叠加态。 Ketidaktentuan ini ialah ciri penting dalam dunia kuantum. Ciri inilah yang memungkinkan kemunculan keagungan kuantum. Semuanya sudah dalam proses. Chip ini ialah dasar dan kunci untuk merealisasikan komputer kuantum. 这个芯片的话，就是我们做一个量子计算的一个最小单元，我们用来编码比特。然后，如果我们这个比特能够多的话，我们就可以实现更复杂的这个量子计算过程。那么，如果我们能够实现一个大规模扩展的话，我们将来的话就有可能会实现一个这个通用的这个量子计算。 Dengan penambahan bit kuantum, daya pengkomputeran komputer kuantum akan meningkat secara mendadak. Pakar menyatakan bahawa perhitungan yang ambil masa sekitar 10,000 tahun dengan menggunakan superkomputer akan dapat siap dihitung sekitar 3 minit dengan menggunakan komputer kuantum yang ada daya penyimpanan yang cukup besar. 量子计算机处理数据的这种能力和电子计算机相比，相当于电子计算机和算盘的能力相比。我们人类的社会已经从算盘时代到现在的电子计算机时代，你看大家都感受到它的威力，对吧？我们现在已经到了这个地步，离开电脑、离开手机，我们不知道怎么生活了，对吧？尤其年轻的一代，如果我们到了量子计算机，那我们社会又要发生另外一个天翻地覆的变化。你可以想象，那个社会要到来了，我们整个社会有多大的进步？所以我们说，量子力学第二次量子革命会给人类带来一个新的阶段。 Dengan adanya bantuan pengkomputeran yang luar biasa daripada komputer kuantum, masalah yang mempunyai nilai praktikal yang penting dan tak dapat diselesaikan oleh superkomputer ini akan dapat diatasi. Manusia dapat tahu curahan hujan secara tepat pada waktu tertentu. Kita dapat meramal kejadian gempa bumi sebulan bahkan setahun lebih awal. Masa penghasilan ubat baharu dapat disingkatkan dan sebagainya. Masih ada perjalanan panjang sebelum hal ini menjadi kenyataan. Tapi pada hujung tahun 2020, manusia telah berjaya mencapai kemajuan unggul dalam pengkomputeran kuantum. Teknologi kuantum memberikan banyak harapan untuk masa depan. Dalam bidang seni bina tradisional, manusia juga berusaha mencipta sesuatu dengan bantuan bahan dan kaedah baharu. Wai Tan selalunya dianggap sebagai mercu tanda kota Shanghai. Seni bina ialah cermin sesuatu zaman. Gaya bangunan yang unik di kedua-dua belah sungai Huangpu menampakkan sejarah perkembangan Shanghai selama lebih daripada seabad. Di samping menunjukkan dengan jelasnya sejarah evolusi seni bina selama seabad. Inovasi baru telah terjadi di sebuah bangunan pejabat di Shanghai. 我觉得建筑是一个非常非常重要的人类的工具，它是与这个科技进步、生活需求不断提高的息息相关的一个人类最重要的载体。 Yu Ting selalu cuba menerapkan teknologi baharu dalam bidang seni bina dan mencipta konsep seni bina yang baharu. Pada tahun 2018, Yu Ting telah menerima sebuah projek baru untuk mereka bentuk sebuah bangunan yang bernama Jie Yuan Tang. 结缘这个词，中国人很容易想到古代的文化形象叫月老，月老的一根红线。那么我最初的设想是，我是不是用红线
或者绑出一个建筑。 Yu Ting ingin melilitkan benang merah pada rangka logam hingga terbentuknya seluruh J Yuan Tang. Namun, dalam waktu yang singkat, dia telah putus asa dengan idea ini. 这是装置，不是建筑。如果这2根柱子啊，可以往里面再进来一点，就更好。 Akhirnya dia mendapat ilham setelah lama merenung. Yu Ting teringat akan satu bahan baru, iaitu gentian karbon. Dia akan menggunakan robot untuk menenun karya kreatif ini. Gentian karbon diiktiraf oleh dunia sebagai salah satu bahan komposit yang paling berguna dalam bidang seni bina pada masa hadapan. Gentian karbon terbentuk daripada gabungan filamen atom karbon yang lebih tipis daripada rambut manusia. Ia tahan suhu tinggi dan tahan kakis. Ia lebih kokoh meskipun lebih ringan daripada logam. 碳纤维它本身是抗拉强度比较强的，我们会把碳纤维作为一个复合材料。那复合材料其实它是碳纤维加上环氧树脂。 同时具有抗拉跟抗压的一个特性。 Robot menggunakan bekas gantian karbon sepanjang 7,200 meter untuk menyiapkan komponen bangunan setinggi 4 meter dan lebar 3.8 meter dalam masa 90 jam secara sekaligus. Ini ialah cara pemikiran dan kaedah yang langsung berbeza dengan pengalaman dan pelaksanaan sebelum ini. Mungkin masa depan akan terhasil melalui percubaan yang belum matang ini. 如果我们可以把我们的建筑变成不同轻质但是坚固，可以跟着你的生活从上海搬到北京，插入到你新生活当中去，这样子的未来是跟我们现在不一样，但是值得期盼。 Selama ribuan tahun, manusia terus membangun dan menambah baik penampilan bandar berdasarkan evolusi bahan bangunan. Pada masa depan, dengan pembangunan dan penerapan bahan binaan yang lebih canggih, menjimatkan tenaga dan mesra alam, bangunan yang membatas imajinasi manusia akan muncul di bandar masa depan. Jika bangunan yang membentuk wajah bandar ialah hasil gabungan antara kebijaksanaan manusia dan teknologi, maka ladang yang berhasil ialah pemandangan terindah di bumi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan luas tanah suai tanam per kapita yang lebih kecil, keselamatan makanan selalu menjadi perhatian utama masyarakat Cina. Teknologi ialah salah satu wahana penting untuk menjamin keselamatan makanan. Yao Yao ialah seorang petani tempatan yang penting. Hari ini, dia datang ke ladang ujian ini khas untuk melihat tuaiannya. Pada musim bunga, dia telah menabur sejenis benih padi baru yang dihasilkan melalui teknologi canggih. 今年我这里发了洪灾，1个月没光照，仍然在我这里表现得到了丰产的水平，得到了250公斤的产量。 Rata-rata hasil padi di China adalah 500 hingga 600 kilogram setiap ekar. Sungguh pun diancam bencana, hasilnya tetap mencapai 800 kilogram setiap ekar. Ini angka yang sungguh besar. Semua ini ialah hasil sumbangan daripada benih baru yang dihasilkan oleh pasukan yang diketuai ahli akademi Li Qiayang melalui pembiakan molekul. 如果我们育种不是光看它的，可是看到的这是性状之外，我们要能知道它的决定它的分子的本质的东西。那在这个水平上去进行育种，我们就叫分子育种。我们知道每一个性状，大穗、大粒、抗倒伏，那这次基因聚合在一起，它就有这次高产的性状。把这个后代我们就可以很好的选择，它既有高产的性状的基因，又有优质的好吃的类似性状的基因在里面。 Ahli Akademi Li Qiayang dan pasukannya menggunakan teknologi pembiakan molekul untuk memilih gen pengawal yang berhasil tinggi dan bermutu lalu menggabungkan kedua-duanya. Mereka cuba menyelesaikan masalah hasil banyak tapi tak berkualiti ataupun berkualiti tapi hasil kurang. Mereka sudah mula melakukan eksperimen mengenai rekaan untuk masa depan. 技术的革命啊，就带来了我们消费方面的一个升级换代。那未来我们的育种也可以按照消费者的需求进行定点生产。比如说我们现在正在做的抗性
淀粉的大米，它吃进去之后，它的这个消化比较缓慢，血糖里面的糖的含量比较平缓。这个大米它也改善了我们的肠道的这个菌群，就是实验有糖尿病人可以吃的，甚至于是减肥人口，它能使用的。 Makanan merupakan nadi masyarakat. Para saintis telah cuba yang terbaik agar manusia dapat makan dengan kenyang. Pada saat yang sama, mereka mula mencari ikhtiar agar setiap kelompok masyarakat dapat makan dengan baik. Teknologi mutakhir telah memasuki pertanian tradisional tanpa disedari, manakala pertanian moden yang diwakili oleh teknologi tinggi dan kaedah baru sedang dipentaskan di ladang harapan ini. Ulat sutera telah menjadikan sutera Cina sebagai kuasa yang mengubah perkembangan sejarah di Cina dan dunia. Dari gurun Gobi hingga lautan luas, leluhur orang Cina yang rajin dan cerdas telah memulakan pertukaran budaya antara timur dan barat. Hal ini membolehkan legenda Jalan Sutera berlanjutan selama ribuan tahun. Pada abad ke-21 ini, ulat sutera juga menjadi bahan kaji para saintis. Mereka menyuap ulat sutera dengan sejenis daun mulberry yang telah disembur bahan karbon yang khusus. Setelah makan daun mulberry ini, sutera yang dihasilkan oleh ulat sutera bukan saja lebih kuat dan keras, malah kekondaksian elektrik adalah 10 kali lebih tinggi selepas pengkarbonan. Bahan yang ajaib ini adalah grafen. Data eksperimen menunjukkan bahawa setakat ini, grafen merupakan bahan yang paling tipis, ringan, kuat dan keras di dunia. Grafen dikenali sebagai raja bahan baru pada masa hadapan. Namun penemuannya adalah penuh dramatik. Pada tahun 2004, saintis British Andre Jim dan rakan sekerjanya berulang kali menempelkan seketul grafit yang sangat tipis dengan pita lekat. Setelah berulang kali tempel dan tanggal, mereka akhirnya mengupaskan bahan dua dimensi yang ketebalannya hanya satu atom, iaitu grafen. Sudah pasti, saintis sekarang sudah tidak perlu menggunakan kaedah primitif ini untuk mendapatkan grafen. Mereka telah menguasai kaedah saintifik yang lebih canggih. 我们主要是在金属铜箔上，在1000度的高温环境下，把甲烷这种气体分子的碳源通到高温的化学气象沉积系统里，它裂解以后产生的碳原子，它们逐渐就排列成6方密排堆积的单原子层的石墨烯材料。我们做的石墨烯的高端材料的研究，包括批量自备，在世界上都是领先的。 China adalah negara yang kaya dengan sumber grafen dan salah satu negara paling aktif dalam mengkaji dan membangunkan penggunaan grafen. Wei Di dan pasukannya sedang melakukan kajian terhadap bateri grafen. 我们在探索杀手锏级应用来应用于我们普通的日常生活。那比如说，我们目前可以做到一个全柔性的石墨烯的电池，10万次大概1天的时间能做完30个小时。未来的情况下，也就是说，未来你的牛仔裤的裤兜里面就是这样一个柔性的电池，再加上 NFC 的电路，只要你把手机放到裤兜里面，你的手机在自动的给它充电。 Dalam proses evolusi dari era silikon hingga ke era karbon, bahan organik dalam pengertian tradisional semakin banyak digunakan dalam bidang baharu. Dalam bidang seperti alat yang dapat dipakai, kenderaan tenaga baharu, industri maklumat, industri kesihatan dan sebagainya, ciri unik grafen membuat manusia tertanya-tanya tentang kegunaannya. Dalam proses penerokaan, selalunya ada impian yang menjadi dorongan. Bagi Yuan Qingxin, sebenarnya impiannya adalah sangat mudah. Dia berharap ibunya dapat berdiri seperti orang biasa selepas pembedahan. 今年的4月份呢，带他做的那个放髋手术没有达到理想的状态，说目前来说九院这边应该是国内是最先进的，所以说我们转到这边来，看看能不能达到我们满意的自己的要求的那种效果。这个病人72岁，女性，她是因为骨性关节炎。 Perbincangan tentang hasil diagnosis pesakit sedang berlangsung di Hospital Rakyat ke-9 Shanghai. Hao Yung Chang memutuskan untuk menggunakan sendi pinggul cetakan 3D untuk menjalani pembedahan pesakit ini. 这个病人来说的话呢，他已经是用了传统方法，已经失败了，所以
3D 打印个性化假体是它的必然的选择。 Teknologi pencetakan 3D telah melintasi kesenjangan antara dunia maya dan dunia nyata. Hal ini telah menimbulkan revolusi besar dalam bidang industri, rekaan dan bahan. Sekarang, revolusi ini telah menyebar ke bidang perubatan dan membawa konsep perubatan yang baru. Hospital Rakyat ke-9 Shanghai ialah hospital pertama di China yang mencipta prostesis sendi suai langgan dengan pencetakan 3D. Perubatan yang diperibadikan selalu menjadi sasaran dalam bidang perubatan. Teknologi pencetakan 3D telah memberikan harapan untuk melaksanakan perubatan yang diperibadikan serta mentransformasikan sistem perubatan supaya segala rawatan dilakukan berdasarkan keperluan. Dengan asas ini, para pakar perubatan sedang menerokai satu pelan baru dan penuh imajinatif, iaitu biocetak. 这个目前是我们通过软件构建了一个耳朵的一个3维的一个模型，然后呢，我们是想把它利用这个 FDM 的一个3D 打印设备去把它打印出来，通过体外的细胞培养，再到体内去植入，最后呢，因为随着材料的一个降解，最后呢，它可以真正的形成一个人工的耳朵。 Sebuah eksperimen yang sama mengujakan juga sedang berlangsung di dalam makmal. Profesor Zhu Mingen sedang mencetak tisu hati berdasarkan diagram struktur 3 dimensi yang rumit dalam komputer. 这个就是我们按照肝脏的结构仿生结构打印的肝组织。那么目前呢，它是一个高度透明的一个小结构。那么内部呢分散了大量的肝脏的细胞，在我们体外再经过一定的诱导培养之后呢，细胞呢会增殖分化，然后发生迁移和连接，最后呢形成这个各种肝脏的功能。 Kini, ada lebih daripada 6 juta orang di seluruh dunia sedang menunggu pemindahan organ setiap tahun, tapi kadar pemindahan adalah kurang daripada 1%. Setelah teknologi biocetak menjadi matang, ia dapat mencetak pelbagai tisu dan organ, termasuk jantung, salur darah dan paru-paru. Bagi pesakit yang perlu melakukan pemindahan organ, hal ini merupakan peluang bagi mereka untuk hidup semula dan juga satu pencapaian unggul dalam bidang kesihatan dan perubatan manusia. 我们以后的器官，比如说心脏出现衰竭了，我们给它打印个心脏；肝脏衰竭了，帮它打印个肾。那人类的整个医学治疗会迈上很大的一步。 Pembedahan ibu Yuan Qingxin yang dikenali proses Hao Yong Chang telah bermula. Sendi tulang yang dicetak 3D berjaya diimplan ke dalam tubuh pesakit. Pada masa yang sama, implan ini ialah harapan baru yang dibawa oleh teknologi baharu. ICU 去，他的 ICU 去对的。好。非常顺利，辛苦。Di Universiti Tsinghua, sebuah persembahan unik sedang berlangsung. Ini ialah orkestra gaya Cina pertama yang dipersembahkan oleh robot. Anggotanya terdiri daripada 3 robot. Tanpa disedari, semakin banyak benda dan fenomena baharu telah mula muncul dalam segala aspek kehidupan kita. Inovasi teknologi adalah untuk terus memuaskan keinginan masyarakat akan kehidupannya lebih baik. Ia bukan sahaja berlaku pada masa sekarang dan masa depan, malah juga membentuk semula masa lalu dan menunjukkannya kepada dunia dalam bentuk yang lebih moden. 敦煌有1000多年的历史，但是它的很多洞窟壁画，由于历史过于久远，处于保护的原因呢，它不能完全拿出来让游客来看，既要保护好它，又要更多的人去了解它，其实是一个很两难的事情。这种情况下呢，我们就在想，用这个数字增强的这个技术，使洞内的壁画大家在洞外能够看到，使这个壁画里面隐含的丰富的历史人文
这样的信息呢，能够在大家观看的时候能够呈现出来。 Ini satu penggabungan yang sempurna antara realiti maya, teknologi realiti terimbuh dan seni kuno. Gambar digital maya ditunjukkan pada dunia nyata untuk menduplikasi sebuah ruang maya yang lebih dinamis dan realistik serta sama dengan pemandangan nyata. Dengan bantuan teknologi, kita berpeluang menyaksikan kreativiti zaman Dunhuang pada 1000 tahun yang lalu. 我们一直追求的梦想就是把物理世界和数字世界结合起来，你心中所想的，可能就会变成你现实所见的。 Gurun yang tak berhujung ini bukan saja melestarikan warisan budaya dunia Gua Dunhuang Mogao bagi umat manusia, malah terkandung sumber tenaga yang sangat kaya untuk diterokai dan dimanfaatkan oleh manusia. Tenaga ialah asas pembangunan dan kemajuan manusia. Tenaga baharu perlu dibangunkan untuk mencapai pembangunan lestari. Daripada tenaga angin, tenaga suria hingga tenaga hidrogen, pembangunan dan pemanfaatan sumber yang dapat diperbaharui semakin mendapat perhatian serius daripada para saintis. Huang Wenbo ialah timbalan ketua bagi stesen jana kuasa suria 100 MW di Dunhuang. Lebih daripada 10,000 cermin di Gurun Gobi ini ialah hasil karyanya. Ini ialah menara pemusatan tenaga suria dengan keluasan pemusatan unit tunggal terbesar di dunia. Pembekalan elektrik secara berterusan ialah kunci untuk menjana tenaga suria dan tenaga angin. Stesen jana kuasa ini berjaya mengatasi masalah yang mana elektrik yang dijana oleh tenaga voltavota dan tenaga angin tidak dapat disimpan. 我们用的是大量的智能化的一些机器人的一样的一个镜子，然后呢，它有1万多个，每个里面带着35个小镜子，它在不同的位置，要把阳光同时反射在一个点，把能量通过聚焦、储存、换热、发电。 Lebih daripada 10,000 cermin ini adalah bagaikan bunga matahari yang mengikuti pergerakan matahari. Haba yang berlebihan dapat disimpan apabila elektrik dijana pada waktu pagi. Pada waktu malam, haba yang disimpan ini boleh dilepaskan. Logik kuasa yang direka untuk menjana elektrik sebanyak 390 juta kilowatt ini dapat kurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 350,000 tan untuk setiap tahun dan mencipta manfaat alam sekitar yang setara dengan 10,000 ekar hutan. 4, 3, 2, 1, 起爆! Ini adalah adegan yang mana bom hidrogen pertama di China telah berjaya diuji. Prinsipnya adalah mirip reaksi lakur nuklear di dalam matahari. Reaksi ini telah berlangsung di matahari selama 5 bilion tahun. Reaksi pelakuran yang termudah di alam ialah pelakuran isotop hidrogen, iaitu deuterium dan tritium. 如果从以深水里面提取的氘全部聚变反应产生的能量，相当于燃烧300升汽油。所以从这个意义上来说，聚变如果能和平利用，那是取之不尽、用之不竭的。 Oleh sebab itu, para saintis berharap dapat mencipta sejenis peranti yang dapat mengawal proses ledakan bom hidrogen secara berkesan agar tenaga dapat terus dijana secara stabil dan menyelesaikan masalah sumber tenaga secara sepenuhnya. Pengedar ini adalah peranti kawalan magnetik yang digunakan untuk mengawal reaksi lakur nuklear. Para saintis telah menamakannya sebagai matahari buatan. Pada 1960-an, Yan Tonghai yang baru saja tamat ijazah telah datang ke Leshan, Sichuan untuk terlibat dalam kajian lakur nuklear. 这是我，这个就是我。在环流器上，我们所有的科研成果取到了6000多样成果，那个是一心想实现，但是遇到的困难很多。 Beberapa puluh tahun telah berlalu, Yan Tonghai telah bersara. Cara untuk mengendalikan tenaga besar yang dihasilkan oleh lakur nuklear tetap merupakan rintangan yang tak dapat diatasi oleh para saintis. Pada pukul 14.02 4 Disember 2020, saat ini adalah sungguh mengujakan bagi Yan Tonghai.
Peranti pengedar iaitu HL-2M yang direka dan dihasilkan sepenuhnya oleh orang Cina telah melepaskan elektrik buat kali pertama. Ia sekaligus menandakan pembentukan peranti lakur nuklear kawalan magnetik yang baru di China dan mula beroperasi secara rasmi. Ini ialah peranti pengedar yang paling besar dan yang paling canggih di China setakat ini. Ia juga merupakan platform yang sangat diperlukan untuk lakur nuklear di China. Ini ialah Museum Lakur Nuklear China. Pengedar HL-1 China dan peranti lain yang digunakan dalam awal kajian terhadap lakur nuklear telah dipamerkan di sini. Setelah bersara, Yan Tonghai sering datang ke sini untuk menjadi pembimbing sukarela. 它是我们1984年研制成功，在当时是我们中国最大的受控核聚变实验装置。 Yan Tonghai berbicara tentang masa lalu, para pelajar memikirkan masa depan. Pada masa depan, jika manusia berjaya mengatasi masalah lakur nuklear, hal ini bermakna sumber tenaga takkan terhabis. Tanpa belenggu sumber tenaga, manusia akan menjadi lebih bebas, menjelajahi keluar angkasa dan menerokai misteri alam semesta selalunya merupakan impian manusia. Ini ialah foto panorama pertama bumi yang diambil oleh manusia di luar angkasa. Sebuah planet biru besar yang tergantung di langit hitam. Adakah ia kesepian? Ada tak kehidupan lain yang wujud di alam semesta? Jawapannya hanya dapat dicari dalam alam semesta yang luas. Pada 23 Julai 2020, penjelajah Mars China Tianwen-1 telah diluncurkan dari Wenchang, Hainan dengan roket Long March 5. Hal ini secara rasminya memulakan penjelajahan China ke Mars. Menjelajahi alam semesta yang luas ialah mimpi yang dikejar oleh orang China tanpa henti. Inovasi ialah pendorong kemajuan sesuatu bangsa dan sumber kemakmuran yang lestari bagi sesuatu negara. Industri aeroangkasa yang mengumpulkan teknologi terkini dapat meningkatkan kekuatan negara secara keseluruhan. 我们国家过去50年就是航天取得的成就，全部是航天国家队科学院所那么在这个角度上取得的成绩。 Sejak 2014, sektor perusahaan swasta di China telah mula menceburi bidang aeroangkasa dan hal ini mencuri perhatian ramai. Ini ialah hasil yang sepatutnya. Ia berikutan dorongan keperluan untuk mencapai kemajuan sosial dan inovasi teknologi. Wang Yang telah menubuhkan syarikat satelitnya pada masa ini. 那么现在新兴的这个商业卫星公司呢，它更多的实际是以市场为导向的，以客户需求为出发点的一些商业行为。 Aeroangkasa komersial telah menjadi dorongan penting bagi pembangunan ekonomi pada abad ke-21. Roket dan satelit ialah dua pilar bagi industri aeroangkasa. Pada masa Wang Yang sedang bersiap untuk meluncurkan satelit komersial pertama yang dibangunkan sendiri di sebuah gunung besar di Huchu, Zhejiang. Sebuah enjin roket Land Space 80 tan sedang mempersiapkan eksperimen pencucuhan. 601号，你们最后试车前一定要再核对一下数据的这个勾选情况，千万别漏了。 Chang Fang merupakan pemimpin pangkalan eksperimen roket Land Space di Huchu. Untuk membina pangkalan ini, dia telah berada di Gunung Huchu ini selama 2 tahun. 为什么要建这个试车台？为什么要对发动机进行2万秒的这个试车考核呢？主要就是为了考核发动机的各个性能，然后用一遍一遍的失败，用一遍一遍的这个实验测试，保证我们发动机在飞行过程中万无一失。各岗位注意，准备进行第3次综合测试。601号电测启动。105正常。正车压。5、4、3、2、1，启动。启动。 Eksperimen pencucuhan roket telah berjaya. Tak lama selepas ini, ia akan membawa impian angkasawan muda China ke luar angkasa. Bintang berkelipan dalam alam semesta yang besar ini.
Di orbit segerak matahari yang terletak 500 km dari bumi, sebuah satelit yang bernama Wukong sedang mengamati langit. Ia telah berada di luar angkasa lebih daripada 1000 hari. Misinya adalah mencari bukti kewujudan sejenis bahan khusus di ruang angkasa. Jika bahan khusus ini ditemukan, persepsi manusia terhadap alam semesta pasti akan berubah. Banyak tahun yang lalu, kajian saintis mendapati bahawa jirim yang terbentuk daripada atom hanya menguasai 5% daripada keseluruhan jisim di angkasa, manakala jirim bagi 95% yang lain masih belum diketahui hingga sekarang. Oleh sebab itu, para saintis menggelarnya sebagai jirim gelap. Mereka meneka bahawa jirim gelap ini menentukan asal, pembentukan dan evolusi galaksi di alam semesta. 为什么要研究暗物质、这个太空探索等等这样看上去没有特别直接用处的这些研究呢？总书记实际上曾经在2019年6月份发表过一个特别精辟的论断。他指出呢，基础研究是所有科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。为什么说叫总机关呢？实际上，它说明它牵引了我们所有的科学问题的一些发展。 悟空号已经上天4年了，对吧？我们的首批成果是2017年发布的，那么大家非常关注，所以说我们肯定有必要要在例如明年或者后年吧，要发布新的结果。你那边模拟这方面的资源安排的怎么样？安排可以。哦，就是一切都按照。Fan Yizhong ialah pemimpin pasukan kajian Wukong. Mereka perlu menganalisis data yang dikumpulkan dari luar angkasa. Mereka berharap dapat menemukan bukti kewujudan jirim gelap daripada jumlah data yang banyak ini. 我们每天是收集500万个粒子，所以说到现在为止快接近70亿个粒子。所以我们团队的话，主要就是说要把卫星收集的数据还原为天上真实的一些东西，然后再根据这些东西来推断是不是哪个地方有暗物质迹象。 Pada 28 September 2019 waktu Beijing, pasukan projek satelit jirim gelap China telah umumkan hasil kajian yang kedua. Berdasarkan data pada 2,5 tahun sebelumnya, Wukong telah menggunakan eksperimen luar angkasa untuk memetakan secara tepat spektrum sinar kosmik proton bertenaga tinggi buat kali pertama di dunia dan telah mengamati struktur spektrum tenaga yang baharu. Penemuan ini sangat penting untuk memperlihatkan asal-usul dan mekanisme pecutan bagi sinar kosmik bertenaga tinggi. 就是我们人类有今天这样高度的文明，显然是由于科技带来的。那么科学家的使命就是不停地检视旧的一些东西，然后发现新的东西。科学的进步就这样。Dengan cara ini, mereka memperdalam pemahaman terhadap alam semesta sedikit demi sedikit. Setiap penemuan baru akan menarik perhatian dari seluruh dunia. Rasa ingin tahu ialah sifat manusia. Manusia selalu ingin tahu dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi. Di Museum Teknologi Aeroangkasa Xi'an ini, para saintis yang terlibat dalam program canggih ini sedang bersungguh-sungguh menjawab pertanyaan kanak-kanak. 深端走的那个卫星呢，现在想的是要走20年、30年。 Ini ialah sebuah dialog yang unik. Soalan yang naif ini berpunca daripada sifat ingin tahu terhadap masa depan. Sejarah manusia ialah proses pertumbuhan daripada kebudak-budakan menuju kedewasaan. Sifat ingin tahu hari ini akan menanam benih harapan. Ketika anak-anak menjadi dewasa, benih harapan ini akan bercambah dan membuahkan hasil pada suatu hari nanti. Hari itulah merupakan saat manusia mengorak langkah kecil ke arah kemajuan. Harapan itu jauh, tetapi harapan sebenarnya tidak jauh. Harapan merupakan penantian akan masa depan. Harapan akan direalisasikan dalam penjelajahan ke masa depan.
Inovasi dalam sains dan teknologi telah mengubahkan masa dulu dan masa sekarang, sementara memimpin masyarakat menuju ke masa depan. Taraf hidup masyarakat terus ditingkatkan secara berulang dalam proses ini. Kehidupan indah yang diimpikan manusia terus direalisasikan dalam inovasi ini. Ini ialah sebuah era inovasi. Sebuah era baharu yang mana teknologinya mengubahkan kehidupan dan kebijaksanaan membina masa depan. Sebuah era baru yang penuh dengan harapan, kegembiraan dan keindahan. 科学技术的这个发展，不仅让我们生活带来方便、效率更高，更重要的是让我们人类本身的生活的品质更高。可能我们在医疗领域也会有更加巨大的发展。比如说，我们可能已经攻克了癌症。我觉得在未来应该是人工智能和人和谐共生的这个模式，才是真正的一个发展的趋势吧。真正它可以做的事情是把人解放出来，让人在用更好的方式、更文明的方式生活在这个城市里面。未来的社会生活应该是普惠的。对，比如说边远地区的儿童可以通过智能技术获得更多的教育机会，让教育越来越便利。我希望未来的智能社会里能够有更加清洁的空气，能够有更加清澈的河流。我们的美好生活的追求就是说，一个非常美好的环境里面，能够创造出美好的成果，能够分享这样美好的成果。大数据和人工智能结合，会加持我们的生活方式，使我们的生活越来越美好。我们一起走过美好时光，你轻抚记忆的相框。我认为在将来，虚拟现实技术和现实的结合会更加的紧密。比如说，我们戴上 VR 眼镜就可以实现足不出户遨游全世界。我们一起仰望，徐徐朝阳，我迷恋一路的情。随着智能技术的不断发展和应用，我认为我们可以突破地域、突破国界，甚至突破想象。那温暖如朝阳。我觉得在未来的生活中，无人驾驶汽车将成为生活的常态。未来随着科技的发展，不会再有战争，不会再有饥饿，我们的生活会越来越美好。